الحمد لله القائل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan hidup kita sentiasa dalam naungan Allah Ta'ala. Khatib mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara yang lara, iaitu sia-sia seperti berbual-bual atau menggunakan telefon. Alangkah ruginya jika kita sudah berada dalam masjid ini tetapi kita tidak mendapat sebarang bahagian pun manfaat daripadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man lagha falaysa lahu fi jumu'atihi tilka syai'." Maksudnya, dan sesiapa yang melakukan sesuatu yang lagha, iaitu sia-sia, dia tidak mendapat bahagian daripada Jumaatnya itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Sebelum itu, khatib juga ingin mengingatkan sidang jemaah sekalian agar terus istiqamah mengimarahkan masjid, surau dan majlis-majlis ilmu, serta saling berpesan antara satu sama lain dalam usaha menyeru melakukan kebaikan dan memberi peringatan dalam mencegah sebarang bentuk kemungkaran. Kita telah pun tiba di pertengahan bulan Rajab dan lebih kurang 40 hari sahaja lagi akan tibanya Ramadan Al-Mubarak. Maka marilah kita gigih meningkatkan amal ibadah dan sentiasa bertaubat, memohon ampun dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-Nya yang diredai dan diberkati. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, negara kita merupakan sebuah negara yang terdiri dari pelbagai latar belakang agama dan budaya. Kemajmukan ini menuntut kita untuk saling menghormati dan berbuat baik antara satu dengan yang lain dalam memastikan keharmonian masyarakat itu terus terpelihara. Berdasarkan Perlembagaan Malaysia Perkara 3/1, Islam merupakan agama bagi persekutuan. Namun begitu, agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Islam merupakan ajaran yang mengamalkan toleransi yang sangat tinggi walaupun terhadap penganut agama lain. Namun begitu, Islam tetap memiliki batas sempadan yang mesti dijaga dan dipelihara agar umatnya tidak tergelincir ke lembah dosa, lebih-lebih lagi berkaitan akidah. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, para ulama, sama ada ulama terdahulu maupun ulama kontemporari, telah pun membahaskan isu umat Islam mengikuti upacara agama lain sejak berzaman. Perayaan masyarakat bukan Islam boleh dipecahkan kepada dua kategori, iaitu perayaan yang melibatkan agama dan perayaan yang tidak melibatkan agama tetapi hanya sekadar adat dan tradisi sahaja. Orang Islam tidak dibenarkan sama sekali melibatkan diri untuk menyambut perayaan agama lain dengan cara mengunjungi rumah-rumah ibadat mereka, memakai pakaian yang memiliki simbol agama mereka dan seumpamanya. Perbuatan-perbuatan ini dianggap meredai agama yang kufur dan ia merupakan perbuatan yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Dalam surah Az-Zumar ayat 7 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, Allah Ta'ala berfirman, maksudnya, kalaulah kamu kufur, ingkar, tidak bersyukur akan nikmat-nikmatnya itu, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah tidak berhajatkan akan iman dan kesyukuran kamu untuk kesempurnaannya, dan Dia tidak redakan hamba-hambanya berkeadaan kufur. Dan jika kamu bersyukur, Dia meredainya menjadi sifat dan amalan kamu. Dan ingatlah, seseorang yang memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya sahaja. Kemudian kepada Tuhan kamu dan tempat kembalinya kamu, maka Dia akan memberitahu kepada kamu tentang apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Selain itu, ia bermaksud
menyerupai golongan kafir yang turut diberi peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Maksudnya, barang sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, dia termasuk dalam golongan kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, para ulama Islam menegah orang Islam menghadiri upacara perayaan agama bukan Islam dan menyambut perayaan mereka. Antara tokoh ulama yang melarang ialah Imam Malik, yang turut berpendapat bahawa para pemerintah perlu menegah orang-orang Islam daripada menghadiri perayaan bukan Islam. Begitu juga dengan Imam Ahmad, Imam At-Tabari, Al-Baihaqi dan Imam As-Suyuti. Dalam isu ini, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa yang bersidang pada 12 April 2005 telah mengeluarkan beberapa kriteria yang perlu dijadikan garis panduan kepada umat Islam. Antaranya, majlis-majlis tersebut tidak disertakan dengan upacara-upacara yang bertentangan dengan akidah Islam seperti simbol agama lain, lagu-lagu berciri agama, meletakkan apa-apa tanda agama pada tubuh badan, isyarat atau ucapan kepada orang bukan Islam. Kedua, majlis tersebut tidak disertakan dengan perbuatan yang bertentangan dengan syarak seperti memakai pakaian yang melambangkan agama lain, mengadakan bunyi-bunyian yang melambangkan agama lain. Ketiga, majlis tersebut tidak disertakan dengan perbuatan yang bercanggah dengan pembinaan akhlak dan budaya masyarakat Islam seperti percampuran bebas antara lelaki dan perempuan, pendedahan aurat, perjudian dan sebagainya. Keempat, majlis tersebut tidak disertakan dengan perbuatan yang boleh menyentuh sensitiviti masyarakat Islam seperti ucapan yang menghina agama Islam dan umatnya, ucapan-ucapan yang berbentuk da'iyah keagamaan bukan Islam dan sebagainya. Dalam hal ini juga, pihak terbabit semestinya mendapatkan nasihat daripada pihak berkuasa agama, sama ada di peringkat persekutuan maupun di negeri-negeri sebelum menghadiri mana-mana majlis perayaan bukan Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebelum mengakhiri khutbah hari ini, khatib ingin mengajak sidang jemaah sekalian untuk mengisafi kejadian gempa bumi yang melanda Turki dan Syria baru-baru ini. Gempa dengan kekuatan 7.8 skala Richter dan diikuti dengan beberapa gempa susulan menjadi bukti dan petunjuk betapa lemahnya manusia dan agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih 20,000 orang telah terkorban, manakala banyak bangunan dan kemudahannya telah runtuh dan musnah. Ucapan takziah kita ucapkan kepada negara Turki dan Syria. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah Ta'ala dan akan dikembalikan pula kepada Allah Ta'ala. Pastinya ia ujian yang sangat besar buat saudara-saudara kita di sana. Bayangkan, gegaran sebegitu sahaja boleh membawa kemusnahan yang sangat besar. Apatah lagi keadaannya hari kiamat dan huru-haranya kelak yang dijanjikan lebih dahsyat lagi. Allahul Musta'an. Mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin menyimpulkan beberapa intipati. Pertama, ajaran Islam sangat memelihara dan menjunjung tinggi toleransi terhadap agama lain, namun ia tetap memiliki batas dan garis sempadan yang mesti dicermati. Kedua, redha dengan kekufuran merupakan suatu perbuatan yang sangat ditegah dalam Islam. Ketiga, masyarakat perlu sentiasa merujuk kepada pihak berkuasa agama, sama ada di peringkat persekutuan maupun di peringkat negeri sebelum menganjurkan sambutan atau menghadiri mana-mana majlis perayaan. Firman Allah Ta'ala, La yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Maksudnya, Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu serta membantu orang lain untuk mengusir kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wadh dhikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana Wadul yang Maha Mulia, Sedipaduka Baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Syah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Syah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika ke bawah dulu yang Maha Mulia Sedipaduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tuku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Al-Marhum Sultan Iskandar Al-Haj. اللهم اجعل بلدنا مالزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.